Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 4 dengan tajuk Ideologi Politik Fasisme dengan tokoh Benito Mussolini. Pada hari ini, saya dan kumpulan saya akan membentangkan tajuk ini. Jadi saya akan perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Nazira binti Yasmin dengan nombor matrik 206374. Nama saya Angkayang dengan nombor matrik 209031. Nama saya Nurani Suri binti Muhammad Azhar dengan nombor matrik 209020. Nama saya Nur Ainul Atira binti Ismail dengan nombor matrik 206181. Nama saya Muhammad Syarul Azli bin Muhammad Syahir dengan nombor matrik 206363. Pada hari ini kami akan mulai membentangkan seperti mana yang telah ditetapkan. Jadi saya akan serahkan kepada Kai untuk membentangkan tajuk. Untuk membentangkan topiknya. Baik, kumpulan kami akan membentangkan tentang ideologi politik fasisme yang dibawa oleh Benito Mussolini. Beliau merupakan seorang ketua negara Italia terkenal yang memperjuangkan faham fasisme. So saya akan meneruskan pembentangan kumpulan kami dengan definisi fasisme. Jadi fasisme dari segi etimologi berasal dari istilah Latin iaitu fasis. Fasis membawa maksud serumpun batang yang diikatkan pada kapak sebagai satu simbol pihak yang berkuasa. Pengertian fasisme secara umum pula membawa maksud ideologi yang memegang prinsip bahawa pemimpin memiliki kuasa yang menyeluruh tanpa sebarang pengecualian. Ini juga bermaksud bahawa perintah pemimpin haruslah dipatuhi tanpa pengecualian. Fasisme juga dikenali sebagai satu gerakan ideologi yang radikal, ingin mengatur bangsa dari sudut politik, ekonomi, sistem dan sebagainya. Ketenteraan memainkan peranan yang sangat penting juga, di mana pemimpin akan sentiasa membayangkan bahawa bahaya ada di mana-mana sahaja. Ideologi ini juga tidak memandang rakyatnya sebagai seorang individu, tetapi mereka hanya berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pemimpin atau negaranya sendiri. Jadi, apakah maklumat fasisme sebenarnya? Secara umumnya, ideologi fasisme wujud dengan maklumat melahirkan individu dan masyarakat yang boleh berfikir dan bertindak secara seragam. Negara yang mempraktikkan ideologi ini akan menggunakan kekerasan dan juga propaganda untuk mencapai maklumat tersebut. Seterusnya, kesan ideologi fasisme sehingga hari ini. Terdapat 4 kesan ideologi iaitu rasisme, militarisme, ultranationalism dan imperialism. So, pertama sekali, rasisme. Rasisme ataupun lebih dikenali sebagai perkauman adalah kefahaman yang merupakan satu bentuk kepercayaan, sikap dan amalan yang mendiskriminasi segolongan manusia berdasarkan ciri-ciri perkaumannya. Secara ringkasnya, kepercayaan ini percaya bahawa manusia boleh dibahagikan dengan kaum yang tertentu dan mengandaikan bahawa nilai dan darjat seseorang itu ditentukan berdasarkan kaum seseorang itu. Kedua, militarisme, suatu pemerintahan yang menekankan kekuatan, ketenteraan untuk menjamin keamanan dan pada masa yang sama mengawal keseragaman rakyat. Ketiga, ultranationalis. Ia adalah satu sikap yang membanggakan suatu negara, iaitu negaranya sendiri, secara berlebih-lebihan. Pada masa yang sama, mereka merendahkan negara yang lain. Sikap ini jika dipraktikkan, ia amat mudah untuk menimbulkan pertengkaran di antara negara. Dan terakhir sekali, imperialisme. Imperialisme pula berlandaskan politik di mana pemimpin menggunakan politik untuk menguasai dunia secara paksa.
Ini bertujuan untuk kepentingan diri sendiri yang dibentuk sebagai hak pemerintah. Jadi itu sahaja kesan terhadap ideologi fasisme sehingga hari ini. Seterusnya, kita akan masuk kepada isu terkini yang berkaitan iaitu pelampau kanan fasis musuh kemanusiaan. Selepas tragedi 9/11, dunia kelihatan lebih memberi tumpuan terhadap keganasan berkaitan agama. Lantas keganasan pelampau kanan fasis ada kalanya terkeluar daripada radar. Okey, apa itu tragedi 9/11? Serangan 11 September pada tahun 2011 juga digelar sebagai 9/11 ialah 4 siri serangan berkaitan berani mati yang teratur oleh Al-Qaeda ke atas Amerika Syarikat, di mana ketika itu ia telah merampas 4 buah pesawat dan menyerang menara berkembar World Trade Center. Ini telah disebabkan kejadian itu telah muncul satu ancaman budaya yang dikenali sebagai Islamofobia di negara-negara barat. Ia merupakan perasaan takut kepada benci dan prejudis ke atas agama Islam dan penganutnya. Disebabkan tragedi 9/11 ini muncul satu ancaman kepada orang Islam yang berada di negara-negara barat. Seperti mana Anis telah terangkan pada sebelum ini, kesan ideologi fasisme ini telah memberi kesan rasis. Jadi isu ini berkaitan dengan rasis. Apa kejadian yang telah berlaku pada baru-baru ini? Peristiwa berdarah di Masjid An-Nur di Christchurch, New Zealand baru-baru ini jelas menunjukkan ancaman besar keganasan fasis. Serangan terorisme dilancarkan pengganas dipercayai pelampau fasisme yang menjunjung keuntungan bangsa kulit putih atau white supremacy. Saya akan terangkan sikit apa peristiwa berdarah itu. Peristiwa berdarah itu berlaku di Christchurch di New Zealand yang diserang oleh dua pengganas. Pada ketika itu orang Islam sedang melakukan solat Jumaat pada 15 Mac 2019. Disebabkan serangan itu telah berlaku pembunuhan secara ganas dan 51 orang telah terbunuh dan 49 orang yang selebihnya tercedera dengan teruk. Jadi apa punca yang menyebabkan serangan ini? Dia berasal daripada 3 unsur utama ini, iaitu yang pertama, kebimbangan mendalam dan kepercayaan bahawa kelompoknya diancam dan menjadi mangsa kelompok lain. Yang kedua, individu terpengaruh dakwah ini percaya kaumnya hidup dalam kehinaan. Dan yang ketiga, dalam mindanya masyarakat kulit putih diancam orang asing yang berbeza agama dan etnik. Disebabkan itu, mereka merasakan bahawa mereka terancam disebabkan orang Islam yang tinggal di dalam negara mereka. So, unsur fasisme berkaitan kegasaan bersatu berasaskan ketelinan bangsa. Bagi seorang fasis, bangsanya dianggap lebih mulia dan istimewa berbanding dengan lain. Unsur fasisme berkaitan fasisme juga masyarakat Malaysia, pembahagian politik kanan dan kiri jarang diguna secara meluas. Kegelasan sebegini berakar umbi daripada politik Eropah sedari Revolusi Perancis ini merujuk kepada khusus aliran pelampau kanan kepada fasisme. Jadi ini adalah antara kesan dan isu semasa yang berlaku pada baru-baru ini. Yang seterusnya. Kita akan beralih kepada kekurangan dan kelebihan ideologi fasisme. Jadi kita lihat kepada kelebihan ideologi fasisme. Ideologi fasisme juga mempunyai beberapa kelebihan. Kelebihan yang pertama ialah dalam setiap perkara atau masalah yang timbul, pemerintah dapat memutuskan solusi dengan cepat. Ini adalah kerana mereka hanya perlu berbincang di antara pemimpin-pemimpin sahaja. Seterusnya, adanya pengawasan serta disiplin yang ketat. Rakyat akan takut untuk melanggar undang-undang. Kelebihan yang ketiga ialah adanya semangat juang bahawa negara mereka adalah yang terbaik, maka ingin membela negara itu.
Negara yang menggunakan ideologi ini juga akan lebih mudah mengatur masyarakat dari setiap aspek kerana mereka percaya setiap individu adalah sama. Dan seperti ideologi yang lain, sudah tentu terdapat kekurangannya sendiri. Jadi antaranya ialah setiap individu di negara tersebut tidak memiliki kebebasan dalam menentukan sesuatu. Ini adalah kerana pemimpin mempunyai kuasa mutlak. Oleh kerana itu, rakyat diperlakukan dengan apa yang mereka mahu oleh pemimpin lah. Jadi pemimpin tu mereka suka-suka hati je nak suruh rakyat dia buat apa dan selalunya ditindas. Seterusnya, rakyat hanya patuh kerana mereka merasa takut terhadap pemerintahan dan bukan kerana mereka cintakan negara mereka. Keempat, kuasa hanya pada pemimpin dan suara rakyat tidak diendah sama sekali. Dan untuk yang terakhir, dalam memimpin rakyat mereka, pemerintah akan menggunakan kekerasan agar rakyat berada dalam keadaan seragam dalam setiap perkara. Jadi itu sahaja untuk kekurangan dan kelebihan ideologi fasisme. Kita teruskan dengan slide seterusnya. Antara negara yang mempraktikkan ideologi ini ialah Itali, Jerman dan Jepun. Pada tahun 1919, Benito Mussolini membentuk satu parti fasis. Daripada itu, berkembanglah kefahaman fasisme di Itali. Antara faktor terdorongnya pembentukan fasisme di Itali adalah kecewaan rakyat Itali di atas kesempitan wilayah mereka akibat daripada Perang Dunia yang Pertama. Rakyat mereka amat terkesan daripada hal ini. Selain itu, ia juga terbentuk daripada keinginan Itali untuk mengulangi zaman kejayaan mereka. Terdapat beberapa sumbangan Mussolini untuk mencapai kejayaan Itali, seperti menyingkirkan lawan dari segi politik, memperkuatkan angkatan perang dan sebagainya. Di Jerman, Adolf Hitler adalah tokoh yang paling terkenal. Selepas Perang Dunia yang Pertama, Jerman telah mengalami kehancuran yang amat serius, terutama sekali dari segi ekonomi dan infrastruktur. Maka Adolf Hitler telah mendirikan sebuah parti Nazi. Visi dan misi Hitler terkandung dalam bukunya yang berjudul Mein Kampf, yang bermaksud perjuangan saya. Antara matlamat Hitler yang terkandung dalam bukunya ialah bangsa Jerman merupakan ras yang paling unggul. Selain itu, sebagai bangsa yang besar, Jerman memerlukan sejumlah wilayah yang paling unggul. Sejumlah wilayah taklukan. Dia juga menyatakan bahawa dia akan membangunkan angkatan perang yang kuat. Beliau juga ingin membangkitkan harga diri bangsa Jerman. Daripada kandungan buku ini, unsur-unsur fasisme amatlah dipraktikkan di Jerman pada zaman Hitler. Di Jepun, terbentuknya penggunaan ideologi fasisme yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya ialah keinginan Jepun untuk menduduki daerah sekitar yang memiliki sumber bahan mentah. Pada masa yang sama juga, keinginan Jepun untuk menguasai negara di sekitarnya dan melemahkan negara yang enggan bekerja sama. Kesimpulan. Ada banyak bahaya dan kerugian yang ditimbulkan fasisme sebagai sistem pemerintahan. Masalah terbesar dalam sistem satu parti politik ini adalah ketergantungannya pada kediktatoran, seperti yang terlihat pada parti Nazi menjelang dan selama Perang Dunia Kedua. Memiliki hanya satu pemimpin pemerintahan dan kawalan sepenuhnya yang mengakibatkan kejahatan keji dan penyalahgunaan kuasa. Negara kita, Malaysia, adalah sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berasaskan kepada sistem persekutuan. Antara hikmah yang dikecapi daripada kemerdekaan adalah kualiti hidup yang lebih baik dari segi pembangunan, pendidikan, ekonomi dan keselamatan. Melalui kemerdekaan, negara dapat dibangunkan dengan pelbagai kemudahan yang dapat meningkatkan taraf hidup serta memberikan keselesaan kepada rakyat. Situasi ini telah banyak menyumbang kepada kejayaan negara dalam berhadapan dengan penularan wabak COVID-19 sehingga diiktiraf oleh dunia. Jadi kita seharusnya bersyukur menjadi rakyat Malaysia. Sekian.